Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum tu jangan lupa tekan butang like video podcast Ikhlas ini. Jangan lupa subscribe YouTube Yayasan Ikhlas. Dan juga jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru daripada kami. Baiklah, anda bersama saya Hasanah Mahmud, host Pod Ikhlas, borak dari hati, cetus inspirasi. Baiklah, pada episod yang lepas kita dah bersama dengan panel kita ni kan. Tapi minggu ni kita jemput lagi. Sebabnya kita nak tahu lagi berkaitan dalam lagi berkaitan dengan kaunseling, iaitu Dr. Nur Hayati Mat Noor, merupakan Timbalan Pengerusi Anjong Kaunseling Keluarga. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah berjumpa lagi hari ni ya. Itu Doktor, itulah. Doktor sihat Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Doktor. So kita teruslah kepada kita punya borak santai hari ni lah. Berkaitan dengan kaunseling ni kan. Kalau minggu lepas, kalau episod yang lalu kita dah dengarlah doktor berkongsi tips apa semua kan. So untuk episod kali ni Doktor, kita nak borak berkaitan dengan stigma kan. Satu stigma kaunseling ni kan yang menyatakan kalau dulu waktu sekolah ada budak-budak yang masuk ke bilik kaunseling ni mesti ada masalah tertentu macam tu kan. Sehingga kan ada yang memang student tu memang tak nak masuk lah dalam bilik kaunseling tu kan. So adakah stigma itu masih lagi ada ataupun ianya dah berkurang ke macam mana Doktor? Pendapat Doktor? Okey, stigma pada kaunseling ni di sekolah ni untuk pelajar-pelajar yang bermasalah sebenarnya stigma ini memang masih ada juga lagi, tetapi mungkin dah berkurangan sebab atas mungkin program-program yang dianjurkan oleh guru-guru kaunseling di sekolah dan juga mungkin apabila semakin banyak maklumat telah diberikan kepada ibu bapa. Walaupun sebenarnya stigma-stigma ini masih terus sebab kerana saya rasa semua orang sedia maklum di Malaysia ni bila di sekolah, bila pelajar bermasalah diserahkan kepada kaunselor so kaunselor ni adalah orang yang akan membantu pelajar-pelajar bermasalah, dan stigma pelajar bermasalah dihantar kepada kaunselor apabila terus berlaku apabila ada ibu bapa yang rasa macam tak nak lah kan, sebab anak dia tahu anak dia bermasalah kan, dan dia rasa itu bila dihantar pada kaunselor dia melibatkan imej ataupun maruah diri, maruah keluarga, maruah diri dia sebagai ibu bapa, dia ibu bapa yang gagal sedangkan sebenarnya apabila anak-anak ini ditawarkan ataupun diminta untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling, itu adalah bertujuan supaya anak-anak ini dapat kita bantu dari segi psikologinya mungkin juga dia ada masalah kemahiran sosial yang dia tak kuasai contohnya mungkin dia tak pandai berkomunikasi, so dia tak ada kawan so apabila dia datang berjumpa dengan guru kaunseling, kemahiran-kemahiran itu dapat diajar ataupun dipindahkan kepada mereka dan mereka menguasai, akhirnya mereka mungkin akan menjadi lebih yang lebih baik kan. Okay. So maksudnya konflik-konflik dalaman kan pelajar tu pun dapat diselesaikan lah Doktor kan. Okay, so menariklah kan Doktor cerita berkaitan dengan sebenarnya stigma ni dah semakin pudar lah kan macam kan. So maksudnya ibu bapa dah ada kesedaran untuk bawa anak jumpa kaunselor kan. So kita nak tanya juga Doktor lah berkaitan dengan ada tak pengalaman Doktor kan sepanjang mengendalikan sesi kaunseling ni berjumpa dengan individu ataupun keluarga yang cuba sebenarnya nak berlapik ataupun berkias lah kan. Maksudnya tak nak cerita perkara sebenar. So doktor boleh detect ke ataupun boleh trace lah. Oh sebenarnya ni tak habis cerita lagi ni kan. Sebab doktor nak selesaikan masalah tu kan. So ada tak pengalaman? Okay, Puan Hasanah, dalam proses kaunseling ni kita ada peringkat-peringkat dia. So kalau nak menjawab tentang ada tak ibu bapa yang cuba menyorok ke tentang isu-isu ataupun krisis-krisis konflik yang berlaku, selalunya pada peringkat sesi pertama tu selalunya mungkin kita hanya sebab kaunselor ni sebenarnya dia bukanlah menyiasat macam polis siasat so kita ada teknik-teknik yang tertentu yang perlu dikuasai, kemahiran-kemahiran dia panggil kemahiran asas. So selalunya sesi pertama tu dah sampai dekat selepas 20-30 minit pengalaman saya, kita boleh nampak dah apa yang nak disorokkan, apa yang sebenarnya dia tak nak cakap sebab dari segi etika pun dalam proses sesi kaunseling ni kita menakkan keluarga ataupun klien yang datang itu dia betul-betul
betul-betul volunteer untuk bercerita. Dia tidak ada elemen paksaan. Selalunya apabila kita menerima klien kita seikhlas hati, insya-Allah dia tidak akan, pengalaman saya, dia tidak akan menipu, dia tidak akan menyorok. Dia kan automatik dia cakap, mengapa ya selama ni saya tak pernah cerita kat orang kan. So itu adalah kekuatan kemahiran dalam kaunseling. Okay. So maksudnya bila once dia datang je, maksudnya dia memang willing untuk bercerita lah doktor kan. Apa point doktor tadi tu kan. So maksudnya Puan Hasana, boleh tak saya nak doktor tambah sikit berkaitan dengan tadi yang kaunseling tu, stigma tu semakin kurang juga sekarang. Pengalaman di Anjong kaunseling keluarga, ramai ibu bapa yang datang terutama sekarang ibu bapa punya satu kesedaran bahawa melalui perkhidmatan kaunseling dapat membantu anak-anak dia dari segi pemilihan kerjaya. Okey, menarik doktor. So di Anjong kaunseling keluarga kita telah diberikan satu lesen oleh menggunakan instrumen iaitu OASIS dan OASIS ialah untuk minat kerjaya dan PLATER tu oleh adalah untuk ujian personality. Apabila dua instrumen ni kita pelajar ataupun anak-anak ambil, so dia akan tahu apakah bidang kerjaya yang sesuai dengan dia. Dan kedua instrumen ini dihasilkan oleh Profesor Dr. Osman Muhammad dan kami telah diberi latihan dan diberi anugerah lesen untuk menggunakan instrumen ni. So kepada ibu bapa yang ada anak yang 12 tahun ke atas, silalah datang ke Anjong Counselling because kalau kepada ibu bapa yang terutama daripada pendapatan ataupun keluarga B40, bayarannya hanya RM20 sahaja untuk mengambil instrumen itu dan juga mendapatkan proses kaunseling. Dan ibu bapa pun boleh turut hadir bersama untuk mendengar proses kaunseling kerjaya itu supaya mereka, sebab saya melihat dengan kehadiran ibu bapa dia akan lagi cepat ataupun lebih mudah untuk menyokong anak-anak ini membuat pilihan. Dan minat lah doktor kan. So menarik lah dua instrumen yang doktor sebut tadi kan. Sebab memang kalau kita tengok sekarang ni pun ramai anak-anak muda yang lepas SPM tu tak tahu kan nak pilih bidang apa. Betul, kan nak, tak minat belajar. Sebenarnya boleh lah ke bidang lain seperti kemahiran apa semua kan. Okey, terima kasih doktor. So memang mencerahkan lagi lah kan kekeliruan dan juga saya rasa konflik ibu bapa macam mana nak salurkan anak ni ke minat masing-masing tu kan. Okey. So doktor, seperti biasalah ada kata-kata terakhir daripada doktor lah kepada khususnya keluarga lah kan di sana, keluarga di luar sana, macam mana berkaitan dengan kaunseling punya kaunseling keluarga ni. Okey, kepada keluarga-keluarga di luar sana, saya ingin mengatakan setiap anak yang lahir mereka ada bakat mereka tersendiri, mereka ada kekuatan mereka sendiri. So datanglah ke Anjong Kaunseling Keluarga bersama dengan anak-anak. InsyaAllah macam mana anak-anak itu ada masalah pun pengalaman saya melalui proses kaunseling keluarga, anak-anak ini akhirnya akan membuat tindakan untuk berubah apabila melihat ibu bapa memberi sokongan kepada mereka. So silalah hadir, bawalah anak-anak dan jangan biarkan anak-anak terbelenggu dengan masalah mereka sendiri. Itu saja. Okey, baiklah doktor. So kata-kata terakhir doktor tadi kan, mungkin ada yang kalau Anjong Kaunseling Keluarga ni bertempat di Lembah Kelang lah doktor kan. So mungkin kalau ada juga ibu bapa yang daripada luar Lembah Kelang kan, mungkin boleh berjumpalah dengan kaunselor terdekat yang diketahui lah dan juga yang cakap dipercayai juga doktor kan. Okey, baiklah doktor, terima kasih doktor. Sama. So terima kasih kepada doktor di atas pencerahan dan juga perkongsian doktor tadi kan. Semoga dapat membuka mata ibu bapa di luar sana untuk lebih cakna lah kan berkaitan dengan anak kita kan. Okey, baiklah kepada keluarga yang berada di sekitar Lembah Kelang, sekiranya berminat dengan khidmat kaunseling Anjong Kaunseling Keluarga, boleh ke alamat di bawah dan juga hubungi nombor yang tertera. Baiklah, terima kasih doktor. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi lah doktor kan pada episod akan datang lah insyaAllah. Okey, baiklah, sebelum tu jangan lupa untuk tekan like video Pod Ikhlas ini, subscribe YouTube Yayasan Ikhlas dan juga jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru daripada kami. Dan juga berita baik kepada pengguna Apple dan juga Android, jangan lupa dengarkan Pod Ikhlas di laman Spotify dan juga Apple Podcast. Bersama saya Hasanah Mahmud, host Pod Ikhlas, borak dari hati, cetus inspirasi. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.